Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Muhammad Datuk Yang Dipertua, Yang Muhammad Ali-Ali Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Muhammad Ali-Ali Dewan Undangan Negeri, Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi, para pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri, semua tetamu, para petugas media dan pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita menadah berdoa semoga kebawahuduli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah, Sultan dan Yang di-Pertuan bagi Negeri Terengganu Darul Iman, serta segala jajahan takluknya, dan kebawahuduli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah, Sultanah Terengganu, agar dilanjutkan usia dalam keafiatan dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, serta dikurniakan petunjuknya. Pada pagi ini, saya memohon untuk membentangkan di Dewan ini enactment perbekalan tahun 2024 bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2024. Butiran lengkap enactment ini adalah seperti yang terkandung dalam buku Belanjawan 2024 Terengganu Darul Iman. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, ekonomi global diunjurkan bertumbuh perlahan, iaitu 3.0% pada tahun 2023 dan 2.9% pada tahun 2024. Keadaan ini antaranya disebabkan oleh jangkaan risiko berkaitan krisis hartanah di China, harga komoditi yang semakin tidak stabil dan tidak boleh dijangka, serta perpecahan geopolitik dan peningkatan semula inflasi di peringkat antarabangsa. Selari dengan itu, Bank Dunia juga turut menurunkan unjuran KDNK Malaysia daripada 4.3% kepada 3.9% bagi tahun 2023 disebabkan oleh permintaan domestik yang semakin merudum selain terkesan dengan kemerosotan ekonomi global. Kementerian Keuangan juga mengunjurkan ekonomi negara akan bertumbuh sekitar 4.0% bagi tahun 2023 dan 4.0% hingga 5.0% pada tahun 2024. Pun begitu, saya optimis bahawa kita mempunyai potensi tersendiri untuk terus mengekalkan daya tahan ekonomi negeri kita. Pada tahun lalu, ekonomi kita bertumbuh 5.9% berbanding 3.7% pada tahun sebelumnya. Manakala kadar pengangguran meneruskan tren menurun selama 3 tahun berturut-turut, iaitu kepada 3.6%. Inflasi di negeri kita juga terus mereda dan antara yang terendah di negara ini iaitu pada 1.5% pada September 2023 berbanding 2.9% pada Disember tahun lalu. Keindahan alam semula jadi di negeri kita juga telah menarik 10.23 juta orang pelawat domestik berbanding hanya 3.7 juta orang pada tahun sebelumnya. Kerjasama rasmi dan strategik melibatkan 4 negeri iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis juga adalah merupakan suatu peluang untuk mengoptimumkan perkongsian pelbagai sumber bagi mencapai kesejahteraan bersama. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, walaupun perubahan teraju Kerajaan Persekutuan sejak akhir November tahun lalu mencetuskan gangguan terhadap amalan federalisme sehingga memberikan kesan yang tidak sedikit kepada kelancaran pentadbiran kerajaan negeri, saya memberikan jaminan bahawa kita akan terus menghormati hak dan tanggungjawab
seperti yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dalam mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara negeri dan persekutuan. Pada masa yang sama juga, kita mengharapkan agar kerajaan persekutuan turut menghormati tanggungjawabnya selaras dengan tuntutan Perlembagaan Persekutuan. Hal ini adalah soal asas dan prinsip. Jika bersikap sedemikiannya, sebaliknya, atas rasa curiga, ragu-ragu atau takut negeri menjadi maju dan kuat pula, ia adalah langkah ke belakang dalam membina sebuah negara Malaysia yang merdeka. Ya, saya lebih sukakan pendekatan bincang-bincang, sama ada secara formal atau tidak formal, kerana kita semua sama ada negeri atau persekutuan berdepan dengan tanggungjawab menjaga rakyat tanpa mengira fahaman atau undi parti politik dalam pilihan raya. Jangan sampai tindakan menyempitkan hasil royalti atau dana khas kerajaan persekutuan yang sedang berlaku ketika ini boleh menyebabkan mungkin akan ada rakyat Terengganu bangun dari hibernasi mereka sehingga boleh berjangkit ke seluruh negara dalam gelombang yang kita semua tidak tahu akan kesannya. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, dalam mendepani pelbagai cabaran yang telah saya nyatakan, kerajaan negeri komited untuk memastikan kedudukan keuangan berada dalam keadaan stabil untuk menyokong keperluan semasa dan masa hadapan kita semua. Justru, belanjawan berimbang yang saya bentangkan ini akan memperuntukkan sejumlah 1.860 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus, termasuk 500 juta caruman kepada kumpulan wang pembangunan. Di bawah perbelanjaan mengurus, sebanyak 84.77 juta ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan tanggungan dan 1.775 bilion bagi perbelanjaan bekalan, iaitu sebanyak 278.30 juta ringgit untuk emolument, 251.48 juta ringgit untuk perkhidmatan dan bekalan, 23.86 juta ringgit untuk aset dan 1.220 bilion untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap dan 1 juta ringgit untuk perbelanjaan lain. Di bawah perbelanjaan pembangunan pula, sebanyak 425.19 juta ringgit atau 85.04% diperuntukkan untuk sektor sosial, 44.10 juta ringgit atau 8.82% untuk sektor pentadbiran dan 30.71 juta ringgit atau 6.14% untuk sektor ekonomi. Manakala bagi hasil pula, kerajaan negeri menganggarkan sejumlah 1.86 bilion ringgit, iaitu sebanyak 80.06 juta daripada hasil cukai, 169.01 juta daripada hasil bukan cukai dan 1.610 bilion daripada terimaan bukan hasil, termasuklah dana khas kerajaan persekutuan, iaitu bayaran hasil petroleum. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, saya dengan rasa rendah diri amat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan pasukan saya untuk terus memimpin kerajaan ini dalam meneraju era baharu Terengganu bagi membina masa hadapan yang lebih cerah untuk negeri kita yang kita cintai ini. Menuju era baru ini, saya menggariskan 3 identiti yang mesti dimiliki oleh kerajaan, para pemimpin, pegawai dan penjawat awam serta seluruh rakyat. Yang pertama, kerajaan negeri mesti menjadi sebuah kerajaan yang lebih berkesan dengan memberikan perhatian dan prihatin dengan pelbagai pandangan, memperkemas dan merengkas bermacam-macam prosedur serta menerima pakai guna teknologi dalam lebih banyak perkara. Yang kedua,
Semua pemimpin dan pegawai kerajaan pula, bermula daripada saya sendiri, ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri dan ADUN serta ketua-ketua jawatan, mestilah menjadi inspirasi kepada para kaki tangan kerajaan dan seluruh rakyat dengan menjunjung tinggi nilai integriti, walk the talk dengan izin dan berhubung baik dengan semua pihak. Para kaki tangan kerajaan juga diingatkan supaya lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tanggungjawab agar perkhidmatan dapat disampaikan dengan lebih cekap dan cepat kepada rakyat. Yang ketiga, rakyat juga harus diperkasakan. Rakyat mesti bermaklumat, mengambil bahagian dalam isu-isu dan aktiviti kemasyarakatan serta menjadi lebih berdikari dengan keupayaan sendiri. Era baru yang kita mahukan untuk Terengganu tidak lain ialah pemimpin dan rakyatnya yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekayaan pula dinikmati oleh semua dengan penuh rasa syukur melalui pengagihan yang saksama dan pengurusan yang lestari. Pembangunan fizikal dan sosial berjalan seiring dan seimbang untuk memenuhi keperluan semasa dan tuntutan masa hadapan. Mudahnya, Terengganu seharusnya menjadi contoh negeri yang diredai Allah dan disegani orang, adil, prihatin dan berkebajikan. Justru belanjawan pada kali ini menunjang 3 fokus. Fokus pertama ialah memperkukuh keberkesanan kerajaan. Fokus kedua pula ialah mempelbagai sumber kekayaan. Manakala fokus ketiga ialah menyejahterakan kehidupan rakyat. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, saya ingin menggariskan 10 sasaran dan strategi utama untuk diusahakan dan dicapai oleh kita semua bagi tahun 2024. Iaitu yang pertama, dalam situasi pertumbuhan global dan nasional diunjur menyederhana pada tahun 2023 dan 2024, KDNK Terengganu harus kekal mengembang antara 3.5% hingga 4.1%. Subsektor perdagangan borong dan runcit mesti diperkukuh dengan pelbagai inisiatif dan pengupayaan perniagaan dan pembangunan usahawan. Subsektor makanan dan minuman serta penginapan pula mesti terus ditambah nilai menerusi pemerkasaan industri pelancongan. Manakala subsektor tanaman dan ternakan pula diberikan tumpuan dengan meningkatkan pengeluaran hasil, memperkukuh industri di peringkat sekunder dan tertiary, serta melaksanakan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim supaya sektor pertanian dapat kembali bertumbuh positif. Yang kedua, melahirkan lebih ramai usahawan baru yang berjaya. Sekurang-kurangnya 80 orang menerusi pemerkasaan program pembangunan usahawan dengan hasil jualan berjumlah sehingga 4.2 juta ringgit, sekaligus menyediakan lebih 200 peluang pekerjaan. Dana berjumlah 19.2 juta yang telah diperuntukkan sejak 2019 menerusi tugas mesti dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangunkan usahawan baru, di samping membantu lebih 1,000 usahawan sedia ada yang masih memerlukan sokongan. Yang ketiga, peluang dan penempatan pekerjaan perlu diselia dengan lebih bersepadu supaya kadar pengangguran di negeri ini berada di paras sekitar 3.3% hingga 3.6% sahaja. Justru, kadar kebolehpasaran graduan juga perlu ditingkatkan antara 85% hingga 90% berbanding hanya 83.6% pada tahun 2021. Yang keempat, industri pelancongan perlu diperkasakan dengan kepelbagaian produk, ketersediaan kemudahan dan pemeliharaan bermacam-macam sumber jayanya untuk menarik 13.2 juta pelawat domestik,
termasuklah 4.5 juta pelancong, iaitu 20% hingga 30% lebih ramai berbanding tahun sebelumnya. Adalah dianggarkan pembelanjaan oleh pelawat domestik di negeri ini pada tahun hadapan akan mencecah lebih 3.8 bilion ringgit. Yang kelima, rancangan dan usaha bagi menambah baik infrastruktur dan logistik di kesemua 28 kawasan perindustrian serta meneroka dan mengeksploitasi kelebihan di kawasan sempadan negeri dan stesen-stesen ECRL mestilah dipergiatkan bagi merancangkan industri berorientasikan ekspor dan domestik. Hal ini penting supaya jumlah dan imbangan dagangan dapat ditingkatkan antara 5% hingga 7% berbanding pada tahun 2022 untuk mencipta lebih banyak peluang pekerjaan dan menyediakan ekosistem pelaburan yang lebih kompetitif. Momentum peningkatan nilai pelaburan melebihi 100% sepanjang 5 tahun lepas berbanding tempoh sama sebelumnya mestilah dikekalkan. Yang keenam, projek-projek kecil DUN di Dewan Undangan Negeri perlu dilaksanakan mengikut senarai dan keutamaannya, spesifikasi dan jadual yang telah ditetapkan bagi memenuhi keperluan penduduk, menangani impak bencana dan pemangkin pertumbuhan sosioekonomi setempat. Peruntukan yang disediakan mesti dioptimumkan sepenuhnya. Kemajuan projek-projek perumahan mampu milik juga mesti dipantau dan dikawal dengan lebih tegas supaya dapat disiapkan dan diagihkan pada waktu yang sepatutnya. Yang ketujuh, institusi keluarga mesti terus diperkukuh kerana ia adalah nadi kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk meredakan kadar perceraian di bawah taraf 1.5 bagi setiap 1,000 penduduk perlu lebih aktif, terutamanya melibatkan pasangan berumur antara 32 hingga 40 tahun. Selari dengan itu, ikhtiar untuk mengurangkan bilangan penyalahguna dan penagih dadah, bilangan kes jenayah indeks dan jenayah syariah juga mesti dipergiatkan menerusi program kesedaran, aktiviti penguatkuasaan dan tindakan undang-undang. Ke-8, menjelang Ogos tahun hadapan, atlet-atlet kita mesti dipersiapkan fizikal, mental dan moral mereka ke tahap yang terbaik supaya kita dapat kembali merampas gelaran juara keseluruhannya pada Tamasya Sukma 2024 nanti. Sejarah manis yang pernah kita nikmati sebelum ini mesti ditempa semula. Ke-9, sasarannya, rencana untuk menambah hasil cukai dan hasil bukan cukai sebanyak 10% tahun mesti dilaksanakan dengan lebih strategik, agresif dan bersepadu. Bukan sahaja sumber sedia ada, perlu dioptimumkan. Sumber hasil baru juga mesti diteroka dan dibangunkan bermula dari sekarang. Kita hanya akan lebih berdaya tahan jika mempunyai hasil daripada sumber sendiri yang diurus secara lestari. Sasaran ke-10, semua jabatan dan agensi, badan berkanun dan pihak-pihak berkuasa tempatan perlu mencapai tahap kepuasan pelanggan melebihi 90% dan 90% aduan yang dikemukakan mesti diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja. Peraturan dan prosedur berkaitan juga mesti ditambah baik bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, suka saya tekankan bahawa semua sasaran dan strategi yang saya gariskan ini tidak terhad hanya untuk portfolio atau jabatan atau agensi tertentu sahaja. Sebaliknya, pelbagai pihak mesti saling bekerjasama untuk menjayakannya, termasuklah menggerakkan sepenuhnya potensi 4 negeri, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis, menerusi gugusan SG4 atau SG4. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, fokus yang pertama memperkukuh keberkesanan kerajaan. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan sebelum ini, fungsi semak dan imbang kepada kerajaan tanpa pembangunan
mereka dalam aspek kepimpinan, pengurusan serta penyelidikan dan pembangunan polisi. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan juga akan menubuhkan Majlis Ekonomi Digital dan Pendigitalan Negeri Terengganu untuk memacu penggubalan, pelaksanaan dan pemantauan rangka tindakan ekonomi digital Terengganu serta melakukan transformasi digital dalam sistem penyampaian perkhidmatan melalui pelaksanaan projek e-government dengan izin. Bagi meningkatkan accountability belanjawan pula, sistem TDI Budget Monitor akan diperkenalkan untuk melapor status program dan projek masing-masing yang diumumkan dalam setiap ucapan belanjawan. Orang awam boleh mengakses sistem ini bagi memantau pelaksanaan dan keberhasilan setiap inisiatif tersebut. Penggunaan Terengganu Pay dengan izin, iaitu gerbang bayaran rasmi Kerajaan Terengganu, akan diperluas ke lebih banyak jabatan dan menerusi kios mudah alih beserta terminal pembayaran elektronik bagi memudahkan akses kepada pengguna. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, fokus yang kedua, mempelbagaikan sumber kekayaan. Kerajaan komited untuk mempelbagaikan sumber hasil Jawatankuasa Peningkatan Hasil dan Perbelanjaan Hemat Negeri Terengganu sedang mempertimbangkan pelaksanaan langkah-langkah perlu bagi menambah hasil sekaligus menjamin kestabilan kedudukan keuangan negeri. Ini termasuk dengan menambah baik aspek perundangan berkaitan kuasa mengutip hasil dan best practices dengan izin di semua pusat tanggungjawab hasil. Jawatankuasa ini juga sedang memperincikan pelan strategik bagi mengoptimumkan sumber sedia ada dan meneroka sumber baharu. Antara tumpuannya ialah menyemak semula sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai serta mendapatkan pulangan tunai daripada badan-badan berkanun dan GSC. Pindaan kadar dan pengenalan baharu bayaran pejabat atau office fee dengan izin berkaitan urusan PTG akan dikuatkuasakan secara berperingkat bermula awal tahun hadapan. Pada masa yang sama, PTG juga sedang mengkaji pindaan cukai tanah untuk dikuatkuasakan pada tahun seterusnya. Kerajaan merasakan pindaan-pindaan ini adalah wajar, memandangkan keadaan ini tidak pernah dipinda sejak lebih 35 tahun lalu berbanding negeri-negeri lain. Walau bagaimanapun, kerajaan akan memastikan bahawa pelaksanaan kadar baru ini nanti tidak membebankan rakyat dan adil kepada semua pihak, seperti dengan memberikan pengecualian tertentu kepada golongan miskin atau yang memerlukan. Sebagai negeri yang mempunyai deposit nadir bumi terbesar di negara ini, iaitu lebih 7.18 juta tan metrik, rancangan bagi membangunkan industri ini dan mengekalkan rantaian nilainya di negeri ini akan dibuat dengan teliti, menerusi penyediaan dasar dan model perniagaan yang komprehensif dan kompetitif. Ini penting bagi menjamin pulangan hasil yang maksimum kepada negeri, menggalakkan pelaburan dan menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat. Selain daripada itu juga, Majlis Mineral Unsur Nadir Bumi Negeri Terengganu yang bertanggungjawab dalam perkara ini akan menilai peluang dan cabaran daripada pengenalan dasar mineral negara baru dan prosedur operasi standard oleh Kerajaan Persekutuan nanti supaya kepentingan negeri ini sentiasa dilindung. Tenaga boleh diperbaharui adalah merupakan game changer dengan izin untuk negeri Terengganu bagi mempelbagaikan sumber hasilnya. Bagi memanfaatkan ketersediaan pelbagai sumber yang kita miliki ini, Pelan Induk Teknologi Hijau atau PITIH akan dirangka bagi merealisasikan hasrat kita untuk menjadi antara pengelola utama tenaga boleh diperbaharui di negara ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan akan terus merancangkan industri pelancongan dengan penganjuran pelbagai program dan memperkasakan pelancongan alam semula jadi, menerusi acara bertaraf antarabangsa seperti Kenyir Geopark Trails, 4x4 Challenge dengan izin dan sebagainya. Bagi menghidupkan pelancongan,
kebudayaan dan kesenian negeri kita, semua pertubuhan berkaitan di peringkat daerah akan bernaung di bawah jawatankuasa tindakan pelancongan dan kebudayaan negeri Terengganu. Selain daripada itu, program lain seperti penganjuran sukan air, promosi batik dan songket asli, tambah baik Tourism Information Center dengan izin, penyelenggaraan kemudahan pelancongan di setiap daerah, naik taraf infrastruktur jeti-jeti di Pulau Redang, Pulau Perhentian dan Pulau Kapas akan dilaksanakan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menggalakkan gaya hidup sihat menerusi aktiviti sukan dan kecergasan, program sukan untuk semua dan Fit is Sunnah akan diteruskan. Selain itu, program Monsoon Run atau Terengganu Beach Festival dengan izin akan turut dianjurkan. Tambahan pula, sesuai dengan jolukan Land of Cyclists dengan izin, promosi dan aktiviti berbasikal di negeri ini juga akan turut dipergiatkan. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga akan menyelenggara dan membaik pulih kemudahan sukan, termasuklah 40 gelanggang futsal di seluruh negeri. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, seiring dengan peningkatan permintaan terhadap beras tempatan pada masa ini, usaha bagi menambah pengeluaran padi di negeri Terengganu akan dipergiat dengan menaik taraf infrastruktur dan tanah sawah luar jelapang seluruh negeri. Tanah-tanah rizab yang masih terbiar pula akan dioptimumkan penggunaannya menerusi pembangunan taman kekal pengeluaran makanan pada Ragut dan zon industri aquakultur. Program CSR Tani, CSR Ternakan dan CSR Perikanan pula akan diteruskan. Pada masa yang sama, program galakan dan pemerkasaan usahawan industri tani juga akan dipergiatkan. Selain daripada itu, program DIY pemandian beradas, pemotongan daging premium, kursus cantuman anak pokok, Certificate of Competency dengan izin dan latihan pengendalian drone akan turut dilaksanakan sekaligus bakal membuka peluang kerjaya baru kepada para belia. Pembangunan peternakan, lembu pedaging dan kambing tenusu juga akan diberikan fokus bagi meningkatkan lagi pengeluaran hasil ternakan di negeri ini. Susulan dari peningkatan pendaratan ikan marin dan pengeluaran hasil aquakultur sebanyak 9.9% dan 13.06% masing-masing pada tahun 2022, kerajaan akan menambah peruntukan bagi pembangunan stukun tiruan dan unjam. Selain itu juga, kerajaan bakal mengoptimumkan pengoperasian pusat pembenihan ikan marin di Limau Nipis, Setiu. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan juga akan meneruskan program galakan dan promosi pelaburan ke negeri kita. Antaranya menerusi prospektus pelaburan diyakini, penyertaan dalam expo dan misi berkaitan pelaburan di dalam dan luar negeri bersama dengan pelbagai agensi dan penganjuran Terengganu Investment Day dengan izin. Kerjasama dengan agensi persekutuan seperti MIDA dan ECRDC akan terus diperkukuh bagi menjayakan usaha-usaha ini, termasuklah menggerakkan rangkaian SG4. Dasar pembangunan pelaburan perindustrian negeri Terengganu akan diperkenalkan untuk memandu kita dalam membangunkan industri dan menarik pelaburan berimpak tinggi, memperluas hubungan dagang dengan pelbagai negara serta mengukuhkan kedudukan negeri kita dalam rantaian nasional dan global. Kerajaan negeri juga menyokong usaha kerajaan persekutuan dalam membangunkan industri kenderaan elektrik atau EV dan menggalakkan penerimaan rakyat terhadap penggunaannya. Justru, kita bersedia menjadi salah satu destinasi pilihan utama bagi pembinaan stesen pengecasan EV di negeri ini. Tambahan pula, kerajaan akan membangunkan dan menaik taraf kawasan-kawasan perindustrian terutamanya di Kuala Nerus, Dongun, Kemaman dan Hulu Terengganu. Selain daripada itu, kerajaan juga dalam usaha untuk mengenal pasti tapak untuk dibangunkan Green Industrial Park dengan izin di kawasan utara Terengganu, terutamanya di kawasan berhampiran dengan stesen ECRL untuk memudahkan perkhidmatan penghantaran kargo.
Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, beberapa projek baru juga akan dilaksanakan di sebahagian kawasan taman ilmu yang masih belum dibangunkan. Antaranya ialah pembinaan bangunan komersial serta pembangunan perumahan mampu milik dan komersial yang akan menjadi katalis dengan izin kepada pembangunan akan datang dan pertumbuhan sosioekonomi setempat. Galakan bagi mewujudkan lok-lok kedai di kawasan perumahan yang baru akan dibuat menerusi beberapa pendekatan. Kerajaan juga akan membangunkan kios perniagaan, menaik taraf gerai makan di Pantai Teluk Maknik dan membina 4 unit rumah kedai di Kampung Pasir Gajah, Kemaman, serta menyediakan papan tanda di tempat-tempat utama perusahaan kecil dan sederhana. Kerajaan juga akan menggiatkan promosi, latihan dan pembangunan usahawan bagi menambah pendapatan dan mengembangkan lagi perniagaan, termasuklah menyediakan peluang kepada para usahawan untuk menjalani latihan Halal Industry Fundamentals dan Malaysian Halal Certification dengan izin. Selain itu juga, kerajaan negeri akan membangunkan sebuah pengkalan data usahawan dan perniagaan yang lengkap dan bersepadu, terutamanya bagi menyokong usaha mendigitalisasikan dan mengukuhkan rangkaian supaya lebih kompetitif. Bagi membantu golongan pencari kerja dan juga usahawan untuk mendapatkan maklumat berkaitan peluang pekerjaan dan perniagaan, kerajaan akan perluas sistem sampai, memperkasa pusat cari kerja dan meneruskan penganjuran Karnival Kerjaya Negeri Terengganu. Selain daripada itu, program Jaya Diri dan program Home Manager akan diteruskan khusus bagi menyokong golongan wanita, terutamanya ibu tunggal untuk meningkatkan taraf hidup. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, fokus yang ketiga, menyejahterakan kehidupan rakyat. Slogan indahnya hidup bersyariat akan terus diterjemahkan dengan pelbagai pendekatan demi melahirkan masyarakat yang faham dan beramal dengan agama serta menjadi pembela agama. Masjid selain daripada pusat ibadah akan diperkasakan sebagai pusat ilmu dan aktiviti kemasyarakatan. Bahkan di masjid jugalah hak ehwal pentadbiran kampung dijalankan. Selain meneruskan kerja-kerja menyelenggara dan menaik taraf masjid-masjid sedia ada di seluruh negeri, kerajaan juga akan melaksanakan kerja-kerja awal pembinaan masjid negeri yang baharu, berkonsepkan Smart Township Mosque dengan izin dan menjadi pusat bagi bandar baru Bukit Besar. Program-program dakwah selain untuk meningkatkan penghayatan beragama dalam kalangan masyarakat akan juga diperkasakan untuk menarik lebih ramai pengunjung menerusi konsep pelancongan dakwah, majlis ilmu, sambutan Hari Kebesaran Islam, kempen kesedaran perjuangan umat Islam, serta tapak dan mercu tanda sejarah Islam di negeri ini akan disinergikan sebagai produk pelancongan dan dimasukkan dalam Calendar of Events 2024 dengan izin. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa serius untuk memperkasakan pelaksanaan syariah di negeri kita. Oleh itu, Mahkamah Utama Syariah akan diwujudkan sebagai mahkamah tertinggi syariah di negeri ini. Selain daripada itu, aspek perjawatan, ketersediaan infrastruktur, pindaan enactment yang berkaitan dan pengupayaan penguatkuasaan akan diberikan perhatian oleh kerajaan. Program wacana melibatkan pakar dan usaha meningkatkan kesedaran awam akan terus dipergiatkan menerusi program seperti Itqanul Muluk dan seminar perundangan Islam. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, dalam melahirkan generasi yang berjati diri dan berintegriti, program-program pembangunan insan yang dilaksanakan di negeri kita mesti diselaraskan dan dipandu berdasarkan modul Itqan Insani. Selain daripada itu juga, Majlis Penasihat Pendidikan Negeri Terengganu juga akan ditubuhkan untuk memandu dasar dan perancangan bagi memacu kecemerlangan pendidikan bermula peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat pendidikan tinggi.
Bagi menggalakkan sesi pembelajaran dan pengajaran lebih interaktif serta menambah minat pelajar kepada sains dan teknologi, kerajaan akan meneruskan program Terengganu Sejahtera Brilliant Kids atau TS Kids dengan izin di semua taska di bawah YPKT dan akan menganjurkan Festival Sains, Teknologi dan Inovasi atau FESTI 2024. Selain dari meneruskan pengoperasian Sridi dan Semiti, kerajaan juga menyediakan peruntukan bagi menyelenggara Sridi Kota Putra, Sridi Permaisuri dan Sridi Paka. Dan bagi membangunkan generasi yang menghayati nilai hidup Islami, berkepimpinan dan berdikari serta bagi menangani gejala sosial dalam kalangan remaja dan belia, maka program Generasi Islah Falah Terengganu, Ingatkan Sayang dan Super Syabab serta Fitiah Terengganu akan diperhebatkan lagi penganjurannya. Institusi kekeluargaan pula akan dimantapkan menerusi penganjuran Karnival Keluargaku Syurgaku atau K Jannati, program Kem Keibubapaan Hebat Kemah 2024 dengan kerjasama LPPKN, program pasca perkahwinan, perkhidmatan sokongan psikososial dan kesihatan mental. Khusus untuk golongan wanita pula, pelbagai program pembangunan wanita akan dilaksanakan di samping program pemeriksaan mamogram dan pap smear secara percuma yang akan diteruskan. Selain daripada itu juga, Konvensyen Suri Sejahtera atau Suri 2024, Bengkel Wanita Sejahtera BEST 2024, Spa Suri Sejahtera dan SIS Beauty Fitness, SIS Be Fit dengan izin juga akan dilaksanakan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan akan terus berusaha untuk membawa pelbagai inisiatif berkebajikan kepada rakyat walaupun kita berdepan dengan tekanan dari luar Terengganu. Selain akan ditambah baik kaedah pelaksanaannya, program lesen motosikal Terengganu Sejahtera, Wad Kelas 3 percuma, kad sejahtera, pengecualian cukai pintu, air percuma, beasiswa skim pelajar cemerlang, wali matul urus perdana, bantuan input pertanian, skim modal tani, tabung bencana pertanian dan tabung darul iman juga akan diteruskan. Kerajaan juga merancang untuk membina sebanyak 160 unit rumah mampu milik di Bandar Baru Tembila, Besut. Di samping itu, kerja-kerja menyedia infrastruktur seperti perparitan bagi setiap pemajuan perumahan akan turut diberikan perhatian. Kepelbagaian reka bentuk dan spesifikasi rumah akan ditambah baik dengan memperkenalkan dua variasi baru iaitu Townhouse Rahman dan Rumah Belia Rahman. Projek perumahan Terengganu Sejahtera bagi membina dan baik pulih rumah golongan B40 yang terpilih juga akan diteruskan. Bagi menggiatkan lagi pemajuan perumahan di negeri ini, kerajaan juga akan memperkemas dasar pembangunan perumahan rumah mampu milik RMM melalui penswastaan, menambah baik perjanjian dengan pemaju bagi melindungi kepentingan negeri dan rakyat kita, serta memantau dan menyelia dengan rapi ke semua projek kerajaan dan swasta melibatkan 13,989 unit rumah yang dalam pembinaan dan perancangan ketika ini. Melalui kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan pula, kerajaan juga berhasrat untuk meneruskan program penempatan semula nelayan bagi membina 200 buah unit lagi di Kemaman dan Setiu. Selain daripada itu, satu lagi PPR baru melibatkan 150 unit rumah akan dibina iaitu PPR Jeram, Kuala Terengganu. Projek pemajuan kawasan Benting Lentang melibatkan pembinaan sebanyak 100 unit rumah dan projek pemajuan kawasan Tampines melibatkan kerja-kerja pembangunan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan juga akan dilaksanakan. Kerajaan akan terus melaksanakan projek-projek kecil di DUN seluruh Terengganu. Projek berkaitan penyertaan ekonomi dan pembangunan pertanian, menaik taraf dan membaiki premis dan fasiliti kerajaan, menyelenggara dan menaik taraf retikulasi paip dan loji rawatan air, serta program bagi mengurangkan kadar kehilangan air tidak terhasil atau NRW. Kerajaan juga akan melaksanakan kajian rangka tindakan Bandar Pintar Negeri Terengganu
menambah baik perkhidmatan pembersihan awam dan sisa pepejal, serta menjayakan agenda bandar bersih, antaranya melalui penganjuran pertandingan kebersihan di setiap daerah. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sebelum menutup ucapan ini, saya ingin menjelaskan bahawa pembintangan saya pada kali ini ada beberapa perbezaan yang ketara berbanding dengan pembintangan yang terdahulu. Pembentangan kali ini tidak menyebut secara terperinci peruntukan setiap inisiatif yang ingin dilaksanakan. Walaupun begitu, ianya ada dinyatakan dalam buku belanjawan 2024 yang ada di hadapan tuan-tuan. Tugas ini akan diserahkan kepada Yang Berhormat Esko untuk memilih bagi menyebutnya semasa penggulungan. Antara sebab utama pendekatan baru ini dibuat adalah kerana sewaktu belanjawan ini dibentangkan, saya juga terlibat dalam satu proses demokrasi, pilihan raya di tempat yang semua sedia maklum, untuk mengelakkan saya dilihat mengambil kesempatan supaya pertandingan yang saya sertai itu lebih adil sifatnya. Maka saya mengambil keputusan untuk bersikap lebih cermat untuk tidak menyebutnya dalam belanjawan kali ini. Situasi ini adalah suatu perkara yang baru yang mungkin tidak pernah berlaku di mana jua sebelum daripada ini. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penjawat awam di negeri Terengganu yang sama-sama menggerakkan agenda negeri. Walau bagaimanapun, kadar bonus penjawat awam tidak dapat diumumkan dalam ucapan belanjawan pada hari ini di atas sebab-sebab yang semua sedia maklum. InsyaAllah, setelah selesai urusan saya, kadar bonus akan dimaklumkan secara mentadbiran. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sasaran telah saya tetapkan, strategi pun sudah saya nyatakan, rancangan tindakan pun selesai saya bentangkan. 3 identiti yang saya gariskan di awal ucapan ini mesti benar-benar menjadi budaya dan imej kita, sekaligus menjadi pemboleh daya yang malar segar untuk kita menjayakan kesemua inisiatif belanjawan ini, seterusnya merealisasikan Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Dalam suasana politik, ekonomi dan sosial yang semakin rencam, sudah pastilah cabarannya juga semakin besar. Kita mesti terus bersama, sentiasa positif dan optimis dalam mendepani suasana yang menguji ini, supaya ia semakin menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Adilnya Allah, setiap masalah disusulkan dengan penyelesaiannya. Syaratnya kita bertakwa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maksudnya, dan siapa yang bertakwa dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Surah At-Talaq ayat 65. Ayat 2. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan